Dalam sejarah politik Malaysia, ada banyak cerita. Tapi kisah yang satu ni memang lain macam. Ia bukan sekadar cerita pasal sebuah parti politik, tapi tentang macam mana satu pertarungan dalaman boleh pecahkan parti pemerintah yang masa tu nampak macam kebal. Jom kita selami kisah di sebalik Parti Melayu Semangat 46. 43. Apa ada dengan nombor ni? Nampak macam sikit kan? Tapi nombor inilah, 43 undi inilah yang menjadi pemisah antara menang dengan kalah. Satu perbezaan yang sangat tipis, tapi impaknya cukup untuk menggemparkan gergasi politik Malaysia dan mengubah landscape-nya sampai bila-bila. Okey, jom kita patah balik ke mana semuanya bermula. Api perpecahan ni bermula dari dalam sebuah parti yang waktu tu orang kata memang tak boleh sentuh lah. UMNO. Segalanya tercetus dalam satu pemilihan kepimpinan yang menjadi medan pertembungan dua tokoh besar. Baiklah, di satu sudut kita ada penyandang jawatan Dr. Mahathir Mohamad, ketua tim A. Di sudut yang satu lagi, pencabarnya bukan calon-calon orang, Tengku Razlali Hamzah yang memimpin tim B. Pertembungan ni, percayalah, bukan setakat nak rebut jawatan presiden. Ini soal masa depan parti dan boleh kata masa depan negara juga. Dan inilah dia saat penentuannya. Dr. Mahathir menang, tapi dengan beza cuma 43 undi. Sengit kan? Tapi drama tak habis kat situ. Kem Tengku Razak Lele tak puas hati, jadi mereka bawa kes ni ke mahkamah. Dan apa yang jadi lepas tu? Memang tak ada siapa sangka. Mahkamah buat satu keputusan yang gegarkan seluruh negara. UMO diisytiharkan haram. Bayangkan, UMO, parti yang jadi tulang belakang kerajaan sejak merdeka, tiba-tiba dah tak wujud dari segi undang-undang. Jadi, bila UMNO yang asal dah terkubur, dari abunya muncullah dua entiti politik baru. Kat sinilah perpecahan tu jadi rasmi. Masing-masing mengaku, kamilah pewaris sebenar legasi UMNO yang asal. Dan inilah hujah utama dari kem Tengku Razali. Kata mereka, UMNO yang Dr. Mahathir daftar semula tu, yang orang panggil UMNO baru, itu cuma copy-paste, bukan yang original. Jadi perjuangan mereka nak hidupkan balik roh UMNO yang sebenar-benarnya. Sebab itulah nama parti baru mereka ni cukup simbolik, Semangat 46. Kenapa semangat? Sebab mereka rasa semangat perjuangan yang asal tu dah hilang. Kenapa 46? Itu merujuk kepada tahun 1946, tahun UMNO ditubuhkan. Jadi nama tu sendiri dah macam satu statement kan? Kamilah yang pegang semangat asal. Maka, secara rasminya, pada 3 Jun 1989, lahirlah Parti Melayu Semangat 46. Tengku Razali jadi ketuanya dan ramai orang-orang lama UMNO ikut sekali. Misi mereka jelas, cabar balik parti yang dulu mereka sendiri bina. Tapi tim Semangat 46 ni tahu, kalau nak lawan gergasik macam Barisan Nasional, tak boleh solo, kena ada kawan. Dan apa yang mereka buat lepas tu, memang satu langkah yang sangat-sangat tak dijangka, mungkin antara pakatan politik paling pelik dalam sejarah kita. Strategi mereka ni bukan setakat berani, tapi gila-gila punya radikal. Dengar ni, mereka tak buat satu pakatan, tapi dua pakatan pembangkang serentak. Masing-masing target grup pengundi yang berbeza. Satu percaturan politik yang risikonya memang tinggi gila. Cuba anda bayangkan, satu pakatan, Angkatan Perpaduan Ummah atau APU, mereka bekerjasama dengan PAS. Target, undi Melayu Islam. Tapi pada masa yang sama, mereka buat satu lagi pakatan, Gagasan Rakyat atau GR, yang ada DAP, yang kita tahu masa tu memang tak sebulu langsung dengan PAS. Jadi, satu parti jadi kepala untuk dua gabungan yang ideologinya macam langit dengan bumi. Memang tak pernah dibuat orang. Okey, strategi dah mantap, pakatan pun dah luar biasa. Tapi ujian sebenar tentulah masa pilihan raya kan? Dan di sinilah realiti politik mula menguji momentum mereka dan kisah parti ini pun mula menuju ke penghujungnya yang agak singkat. Hasilnya, tak seperti yang diharapkan. Memang, mereka berjaya tawan Kelantan pada tahun 1990 bersama PAS, satu kemenangan besar. Tapi, bila cerita pasal parlimen, peringkat nasional, nampaknya tembok Barisan Nasional tu terlalu kukuh untuk dipecahkan. Dari situ, perjuangan mereka pun dah mula nampak goyah. Kalau kita tengok balik perjalanan diorang ni, memang pendek tapi penuh drama. Mula dengan krisis UMNO tahun 88. Tahun 89, Semangat 46 ditubuhkan. Masuk pilihan raya pertama tahun 90. Tup-tup, tahun 96, parti dibubarkan. 8 tahun je.
Dalam 8 tahun tu mereka cabar, lawan dan akhirnya patah balik ke pangkuan UMNO. Nampak macam sekejap kan? Tapi impaknya, panjang ceritanya. Okey, jadi ramai orang fikir cerita semangat 46 ni habis macam tu je lah. Pemimpin dah balik masuk MNO, kira case close kan? Tapi, tunggu dulu. Sebenarnya ada satu lagi babak, satu plot twist yang tak ramai orang tahu, tapi kesannya sangat besar. Memang betul. Bulan Mei 1996, Semangat 46 secara rasmi dibubarkan. Tengku Razaleh dan barisan kepimpinan tertinggi semua umumkan mereka kembali ke UMNO. Alasan? Demi perpaduan Melayu. Nampak macam happy ending lah kan untuk UMNO. Tapi bukan semua orang setuju. Ada lebih 10,000 ahli yang kat bawah ni yang berjuang habis-habisan, mereka ni tak nak ikut pemimpin mereka balik ke UMNO. Dan inilah dia legasi Semangat 46 yang tak disengajakan. Geng yang tak nak balik UMNO ni, mereka tak hilang macam tu je. Sebaliknya, mereka beramai-ramai masuk PAS. Ini bukan setakat tukar parti tau. Ini macam satu suntikan semangat dan jentera baru untuk PAS. Inilah yang tolong kuatkan lagi cengkaman PAS di Kelantan sampaikan berdekad-dekad lamanya. Ironi kan? Legasi terbesar Semangat 46 bukanlah parti itu sendiri, tapi serpihannya yang tanpa sengaja telah menguatkan lawan politik mereka. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari semua ni? Kisah Semangat 46 ni bukan sekadar cerita pasal siapa menang, siapa kalah. Ia cerita pasal kesetiaan, pasal ideologi dan macam mana satu perpecahan yang nampak sekejap je boleh tinggalkan kesan yang sangat-sangat lama. Ia tunjukkan satu benda penting, tak ada kubu politik yang tak boleh retak. Dan percayalah, ombak daripada perpecahan tu sampai hari ni pun masih terasa dalam politik Malaysia.